Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati min a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa qaliluh arsalahu Allahu basyiran wa nazira wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira. Salawatullahi wa salamuhu alaihi ala habibina al-mustafa وعلى رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك. اللهم آتنا الحكمة يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا زدنا علما ينفعنا ربنا يسر ولا تعسر وتمم بالخير والحمد لله رب العالمين. وبعد. Baik sahabat-sahabat muslimin dan muslimah rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam ini kita dapat sekali lagi bersama pada kuliah bulanan yang kabarnya pada asalnya jadual ada ustaz lain yang mengajar di masjid ni, di surau ni, tapi saya mengambil ruang, jadi saya pohon izin daripada ustaz tersebut yang saya pun tak pasti siapakah ustaznya, untuk mengambil masa beliau untuk sama-sama kita memenuhkan pada malam ini dengan satu topik yang kita akan bincangkan, iaitu topik berkaitan tentang lelaki qawwam, cerminan Al-Quran. Topik yang seingat saya semenjak daripada 2 minggu yang lalu, boleh dikatakan tiap-tiap malam saya berceramah Maulidur Rasul, cerita tentang sirah, cerita tentang Nabi SAW. Dan malam ni kebetulan bila saudara Saufi beritahu dia minta untuk kuliah bulanan, saya kata ada satu tarikh yang kosong, kalau nak hari inilah. Jadi kita ambil peluang. Dan topik kita pada malam ni, walaupun kita tidak menceritakan secara khusus tentang Maulidur Rasul, tetapi sudah pasti akan ada kaitan dengan junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tajuk kita pada malam ini adalah tentang lelaki qawwam, cerminan Al-Quran. Yang pertama, apa asas pada tajuk kita ini? Jadi asas kepada tajuk yang kita pilih ini bertitik tolak daripada satu ayat daripada surah An-Nisa. Daripada ayat yang ke-34 surah An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim fas-salihatun qanitatun hafizatun lil ghaib bima hafizallah wallati taqafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabghu 'alayhinna sabila innallaha kana 'aliyan kabira. Menariknya ayat ini daripada surah An-Nisa. Baik, sebelum kita start, kita cerita sedikit berkaitan tentang surah An-Nisa. Baik, bila kita sebut, ditanya soalan, apakah surah yang cerita tentang ataupun surah yang khusus untuk orang perempuan? Apakah yang kita tahu tentang surah An-Nisa?
Kalau ada orang tanya kita, siapa yang tahu tentang surah An-Nisa? So kebiasaan kita akan jawab, oh surah An-Nisa. Surah An-Nisa itu surah perempuan. So seolah-olah macam Allah berikan satu tempat yang khusus sehingga Allah jadikan satu surah perempuan. Sebenarnya jawapan ini adalah jawapan yang salah. Bila kita sebut berkaitan tentang surah An-Nisa ni bukanlah maksudnya surah ini ditujukan perintah-perintah untuk orang perempuan. Tetapi sebenarnya surah An-Nisa ini adalah surah lelaki. Surah An-Nisa ni yang maksud dia perempuan ini, surah ni adalah surah lelaki. Kat mana kita katakan surah ni surah lelaki? Kerana surah ini menceritakan tentang tanggungjawab lelaki kepada perempuan. Tetapi Allah angkat nama An-Nisa ini supaya menjadi di-highlightkan. Supaya kita tahu bagaimana Islam ini menjaga. Islam ni adalah satu agama yang tidak mendiskriminasi orang perempuan seumpama zaman jahiliah. Zaman jahiliah dahulu, kalau siapa baca di dalam kitab-kitab sirah diceritakan sebelum datangnya Islam, orang perempuan ni diperdagangkan. Orang perempuan ni dia tak ada nilai pun, bahkan boleh diwariskan. Sampaikan antaranya salah satu daripada tamadun Parsi pada waktu tersebut menceritakan kalau bapa mati, isterinya boleh diwariskan kepada anak pinak. Dijadikan harta warisan. Bahkan orang perempuan ni dia tak boleh nak buat keputusan pun. Sampaikan banyak ayat dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan berkaitan tentang bagaimana apa yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kita untuk perempuan. Antaranya bab haid contohnya. Antara bab haid, Allah Subhanahu Wa Taala memasukkan di dalam Al-Quran satu ayat. Apa ayat dia? Yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang perempuan yang datang haid. Fa'tazilun nisaa fil mahid. Maka hendaklah kalian jangan bersama dengan isteri kalian ketika dia haid. Siapa yang baca tafsir ayat ni, kita akan jumpa bagaimana orang-orang Yahudi di zaman dahulu, bangsa-bangsa yang lain, bahkan sampai ke hari ini. Saya tengok dalam satu jurnal menceritakan di satu negara ni, apa dia orang buat bila isteri mereka, anak pinak mereka datang haid, dipisahkan mereka, tak duduk serumah. Orang Yahudi ketika di zaman dahulu ni, kalau isteri dia datang haid, isteri dia kena pergi duduk dekat tempat yang lain. Tak boleh masak makan, tak boleh buat apa pun kerana dianggap perempuan itu adalah perempuan yang kotor. Islam datang, tak, buatlah yang lain pun. Jangan buat satu benda sahaja, iaitu persetubuhan. Adapun yang lain, dia nak masak, dia nak makan, bahkan dalam bab berkasih sayang tak kurang sedikit pun. Maka Islam suruh kita mainkan peranan sebagaimana biasa. Tetapi kalau kita lihat pada agama yang lain, maknanya mereka mendiskriminasikan perempuan ketika mana perempuan datang haid. Baik. Maka surah An-Nisa ini di antara surah yang mana surah ini nak mendidik kita. Menariknya bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala sebut pada permulaan surah Nisa. Cantiknya ayat sebelum kita cerita tentang lelaki qawwam, cerminan Al-Quran ni. So kita kena faham tentang surah An-Nisa. Apa kata Allah? Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, semua kamu wahai manusia, ittaqu rabbakum. Takutlah kamu akan Tuhan kamu. Allazi khalaqakum min nafsin wahidah. Tuhanmu yang telah menjadikan kamu daripada satu nyawa, satu jiwa, iaitu anak Adam. Wa khalaqa minha zawjaha. Maka daripada seorang anak Adam ini Allah jadikan kepadanya isteri yang bernama Hawa. Wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Kemudian daripada Adam dan Hawa ni datang pula lelaki-lelaki yang ramai dan juga perempuan. Allah campurkan jadikan manusia yang ramai. Kemudian Allah kata wattaqullah, dan takutlah kamu akan Allah allazi tasaaluna bihi wal arham. Apa makna Allah Subhanahu Wa Taala sebut wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, dan takutlah kalian akan Allah yang mana yang saling kamu meminta dengannya, wal arham, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Starting surah An-Nisa ni dah suruh dah Allah kata awas wahai kamu manusia. Ingat kamu ada peranan dan tanggungjawab. Allah jadikan kalian berkembang biak. Daripada kita berhingus jadi anak muda yang handsome. Daripada anak muda yang handsome jadi seorang dewasa yang kuat. Kemudian berkenan, mengorak dapat.
Okey, kemudian apa kita buat? Kita pun kahwin. Lepas daripada kahwin, Allah berikan pula, datangkan pula kepada kita anak-anak. Baik. Kemudian apa yang berlaku? Allah kata, ingat, sesungguhnya kepada Allah kamu minta macam-macam kepada Allah. Dan peliharalah, Allah kata, hubungan yang Allah datangkan melalui perkahwinan itu tadi daripada hubungan yang telah pun berlaku. Allah kata, innallaha kana 'alaikum raqiba. Ayat ini ayat yang mendatangkan kegerunan kepada kita. Maka ingat, Allah sentiasa mengawasi tindak tanduk kamu. Wahai lelaki, Allah sentiasa mengawasi tindak tanduk kamu. Bila turunnya surah An-Nisa ni, turun selepas daripada peperangan Badar. Waktu tersebut ada di antara sahabat yang telah syahid. Anak-anak menjadi yatim, perempuan menjadi janda. Maka Islam nak suruh bagaimana kamu kena jaga, iaitu amanah-amanah yang perlu kamu pikulkan, iaitu isteri-isteri, perempuan-perempuan yang ketiadaan suami dan juga suami yang mempunyai isteri dan anak-anak. Maka Allah datangkan perintah-perintah dalam surah An-Nisa ni, suruh kita jaga. Baik, sebab tu ketika turunnya surah An-Nisa ni, kalau buka di dalam kitab tafsir, seakan-akan dia nak ceritakan apa kepada kita, cantiknya Islam itu bukan bermula di luar rumah, tetapi bermula daripada dalam rumah. Siapa pun kalau dia nak jadi lelaki yang qawwam, maka dia mesti bermula daripada dalam rumahnya. Kalau Islam itu terbina daripada dalam rumah, bayangkan tengok kalau ada 1000 rumah yang terbina Islam di dalamnya. Maka 1000 ini akan membentuk satu masyarakat yang kuat pegangan Islam. Hanya datang permulaannya adalah daripada dalam rumah kita. Sebab tu Nabi SAW sebut, ibda' binafsik summa liman ta'un. Mulakan dengan diri engkau, kemudian orang yang berada di sekitar engkau. Siapa dia? Iaitu kaum kerabat kita, ibu bapa kita, anak pinak kita, isteri-isteri kita. Maka kita mulakan dengan diri kita, kemudian orang yang paling dekat dengan kita. Baik, sahabat-sahabat rahimakumullah. Kita pergikan terus pada ayat yang saya bacakan di awal tadi. Kita dah tahu dah, surah An-Nisa ni turun untuk lelaki. Bagaimana peranan yang perlu dimainkan oleh orang lelaki ni terhadap tanggungan yang mereka jaga. Baik. Allah kata, Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Daripada sinilah datang lelaki qawwam ni. Kalimah apa? Kalimah qawwam. Ar-rijal, Allah kata lelaki. Siapa dia? Ar-rijal ni. Ar-rijal ni boleh diterjemahkan dengan pelbagai terjemahan. Di antaranya Ar-rijal ni kita boleh terjemahkan dia dengan lelaki satu. Yang kedua, kalimah Ar-rijal ni juga boleh diterjemahkan sebagai pemimpin. Ar-rijal ni pula boleh diterjemahkan dengan kekuatan. Apa saja yang kita nak terjemahkan, maka Allah Subhanahu Wa Taala kata Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Orang lelaki itu adalah pemimpin. Okey. Qawwamun. Apa makna qawwam? Ada orang yang terjemahkan dia kata lelaki adalah ketua kepada perempuan. So kalau dah ketua, apa sahaja yang orang lelaki buat, orang perempuan kena ikut. So orang lelaki first, bukan orang perempuan macam slogan ladies first. Lelaki kita kena patuh, kena taat. Orang dulu-dulu ni sampai pesan dekat anak perempuan, apa-apa sekalipun kau jangan lawan cakap lelaki kau. Apa-apa yang dia buat, kau diam saja, kau dengar saja. Sampai ke satu tahap kadang-kala orang perempuan tadi dizalimi mereka hanya disebabkan kerana pandangan mereka ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Sebab tu kita nak memperbetulkan balik persepsi ini, maka tajuk ini di antara tajuk yang dipilih. Apakah makna lelaki yang menjadi qawwam ini? Maka qawwam ini diterjemahkan lelaki yang pemimpin. Lelaki yang apa? Yang menjadi pengawal. Lelaki yang menjadi pelindung kepada isteri dia, kepada anak dia, kepada semua orang ahli keluarga yang berada di bawah di bawah dia. Maka disebabkan itu Allah Subhanahu Wa Taala kata lelaki itu adalah pemimpin dan pengawal. Jom kita baca surah An-Nisa ni ayat 34. Allah kata ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Orang lelaki itu adalah pemimpin dan pengawal. Okey, yang bertanggungjawab terhadap kaum perempuan. Pada perempuan dia mesti kena ada orang lelaki. Baik. Allah kata lagi wa bima anfaqu. Baik, dan atas apa, iaitu orang lelaki ni, yang apa yang mereka telah infakkan, belanjakan. Okey. Kaum lelaki, pemimpin dan pengawal yang bertanggungjawab terhadap kaum perempuan. Oleh kerana Allah telah melebihkan orang lelaki dengan beberapa keistimewaan.
Allah sebut dengan jelas dalam ayat ni. Yang pertama, Allah kata lelaki itu pelindung kepada perempuan satu. Kenapa Allah lantik orang lelaki ni sebagai pelindung? Baik. Yang kedua, Allah kata atas beberapa kelebihan yang Allah lebihkan kepada orang lelaki ni dengan beberapa keistimewaan. Apa dia kelebihan yang ada pada lelaki ni? Haji Nizam, sebut satu kelebihan orang lelaki. Apa? Kekuatan lebih pada perempuan. Okey. Orang lelaki, kekuatan dia lebih pada perempuan. Dari satu segi, sebab tu orang tak buat. Okey, bola ataupun lari boleh campur lelaki dan perempuan, melainkan dia separate. 100 meter lelaki, 100 meter perempuan. Kayuh basikal lelaki, kayuh basikal perempuan. Kerana Allah memang jadikan beza. Yang kedua, dari segi berfikir pun. Orang lelaki dari segi akal. Kat mana lebihnya orang lelaki ni? Dari segi akal. Sebab tu ada satu kajian wallahu alam dari segi betulnya ataupun tak. Apa dia orang cerita? Yang orang kata orang lelaki ni bila dia nak cakap, orang perempuan ni bila dia bercakap ni, perkataan dia tadi tu, dia keluar dulu kemudian dia masuk balik dalam kepala. Sebab tu orang perempuan ni, dia suka minta maaf selepas dia bercakap, baru dia sedar yang dia telah salah dalam bercakap. Pasal dia cakap dulu, baru dia fikir. Orang lelaki pula, perkataan tu sebelum keluar daripada mulut dia ni, berjalan dulu dalam tubuh badan dia, kemudian baru keluar. Maknanya dia fikir dulu sebelum cakap. Sebab tu bapa penipu ni adalah lelaki. Maknanya dia nak putar belit pun, dia fikir dulu sebelum dia nak cakap ni. Dia nak tipu pun dia fikir dulu, kemudian baru dia bercakap. Baik. Maka apa dia Islam sebutkan bagaimana lelaki itu ada kelebihan dari segi akal. Lebih daripada perempuan dalam beberapa perkara. Adapun dari segi kecerdikan, menuntut ilmu tetap adalah sama. Kat mana dalilnya? Dalil daripada hadis Nabi SAW. Kata Nabi SAW satu hari kepada perempuan-perempuan. Baik. Ya nisa, wahai perempuan, inni ara kunna, aku sesungguhnya aku ni mendapati kalian ni aksaru min ahlin nar, ramai kamu ni masuk neraka. Jangan salah faham. Hadis ni jangan kita katakan maknanya dalam neraka ramai perempuan. Satu sudut ya, tetapi yang keduanya bukanlah bermaksud ni perempuan ni senang masuk neraka. Sebenarnya nak katakan kebetulan Nabi cakap pada waktu tu perempuan belaka yang ada kat depan ni semua perempuan belaka. Maka dia cakap tu berdasarkan pada situasi orang perempuan yang ada dekat depan Nabi SAW. Baik. Maka yang kedua apa maksud dia? Nabi SAW nak berikan peringatan kepada mereka. Kerana Nabi tengah bagi tazkirah pada mereka yang mereka minta Nabi SAW sampaikan pada mereka. Baik. Kemudian dia orang pun tanya pada Nabi SAW. Bila Nabi SAW berkatakan, hunna, mereka ni naqisati aqlin wa dinin, kurang dari segi akal dan kurang dari segi agama. Allah jadikan dalam beberapa perkara. Dalam beberapa perkara ni lelaki ni dalam bab-bab yang tertentu ni maka dia lebih kita katakan berakal berbanding dengan perempuan. Alah kita pun tahu banyak benda. Saya kira saya pun tak berani nak sebut. Nanti jadi bahan balah bukan? So kita sendiri pun tahu macam mana. So Allah jadikan kelebihan lelaki ni antaranya mungkin dia sabar sikit lah kot. Bukan. Dia tahan maki. Orang lelaki. Orang perempuan tak. Tetapi orang perempuan ni dia senang minta maaf bukan? Kalau dia buat salah berbanding dengan orang lelaki. So Allah berikan beberapa kelebihan. Lebih orang kata apa? Naqisatu aqlin. Orang perempuan ni naqisatu aqlin wa dini. Ayat ni kena faham. Naqisatu aqlin ni maksudnya akal manusia ni ada akal matbu', ada akal masnu'. Akal matbu' ini secara tabi'inya Allah jadikan otak lelaki dan otak perempuan ni tak sama. Contoh, orang anak perempuan dia berjalan dengan bapak dia. Tiba-tiba bapak dia ni mungkin dizalimi oleh seseorang. Apa anak perempuan ni akan buat? Dia akan menangis, dia akan menjerit. Kalau anak lelaki ketika bapak dia dizalimi, apa dia akan buat? Dia akan mempertahankan. Allah jadikan dalam keadaan yang sebegitu rupa. Baik. Maka perkataan naqisatu aqlin ini kurang akal ni bukanlah bermaksud kurang cerdik. Sebab hari ni ramai perempuan lebih cerdik daripada lelaki. Duduk dekat you lebih perempuan daripada kita lelaki bukan? Dan dikatakan yang kedua ni aqlun masnu'. Akal masnu' ini adalah akal ni kalau dia rajin dia dapat seumpama lelaki dan perempuan ni sama dari segi kerajinan. Orang lelaki rajin, orang lelaki dapat. Orang perempuan rajin, orang perempuan dapat. Tapi dari segi tabiat lelaki dan perempuan, Allah jadikan dua tabiat yang amat berbeza.
Baik, sebab itulah Allah letakkan di dalam bab talak, lelaki boleh menjatuhkan talak tidak bagi perempuan. Kalau boleh jatuh talak bagi perempuan, mampu hampa. Okey, baik. Baik, sahabat-sahabat rahimakumullah. Baik, kita sambung balik. Naqisatu dinin, apa pula maksud kurang dari segi agama? Kurang dari segi agama ini maksudnya ketika mana haid, bukankah dia tak solat? Ketika mana haid, bukankah dia tidak dibenarkan untuk berpuasa? Banyaklah perbincangan dia, tapi bukan itu yang kita nak bincangkan. Cuma kita nak tahu ni, siapa lelaki khawam ni? Siapakah mereka lelaki yang khawam ini? Baik, maka menariknya bila kita membaca ayat ni, ayat berkaitan tentang lelaki khawam ni, so soalannya, adakah kita ni salah seorang daripada lelaki yang khawam? Baik, adakah kita ni salah seorang daripada lelaki yang khawam? So, kita kena tengok terlebih dahulu apakah definisi khawam. Siapa contoh yang paling terbaik untuk kita nak letakkan lelaki khawam ni? Maka, siapa dia? Sudah pasti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka diceritakan bagaimana saat ditanya kepada Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi cerita tentang suami dia. Dia kata Nabi SAW ni orang yang ringan tangan. Balik kat rumah dia akan tolong isteri dia. Kemudian tetapi bila azan saja, waktu tersebut dia akan tinggalkan kerja rumah dia dan dia akan keluar pergi ke masjid. Kita terbalik pula. Kita tolong isteri kita. Bila azan pun kita tak keluar daripada rumah. Yang tu bukan kawam, yang tu yang lembek. Okey. Siapa yang dia buat kerja rumah, dia buat tak? Dia buat. Tapi bila azan dia datang masjid surau, dia tak datang. Yang tu bukan khawam. Kerana ciri-ciri khawam ini, sebagaimana yang disebut oleh Aisyah, Nabi SAW adalah sebaik-baik lelaki. Kerja rumah Nabi buat. Bahkan Nabi SAW diceritakan dia jahit sendiri pakaian dia. Bahkan Nabi SAW membasuh. Bahkan Nabi SAW menguruskan kerja-kerja rumah. Tetapi bila masuk saja part ibadat, pada waktu tersebut dia akan tinggalkan kesemua kerja dia. Baik. Juga disebutkan di sana bila Nabi SAW mengungkapkan dengan satu perkataan. Apa kata Nabi SAW? Khairukum li ahlikum wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling terbaik kepada ahli keluarganya. Akulah orang yang paling terbaik kepada ahli keluarga aku. So macam mana cara kita nak kenal kita hari ni? Adakah kita ni lelaki yang paling terbaik, lelaki khawam ataupun tak? Senang saja. Nabi SAW telah meletakkan satu definisi. Apa kata Nabi SAW? Khairukum, sebaik-baik kamu adalah orang yang paling terbaik untuk ahli keluarganya. Dan aku orang yang paling terbaik untuk ahli keluarga aku. Bila kita jadi lelaki yang terbaik ni? Bila kita pandai menguruskan keluarga kita dan kita ni dikatakan, bahkan disebut-sebut sebagai suami yang paling terbaik. Bila mana kita baik dengan ahli keluarga, menunjukkan kitalah lelaki yang terbaik tersebut. Sebab tu bila kita nak tengok dekat sini, bahkan ada satu, ada orang buat, orang kata apa? Nak kenal lelaki yang baik tu macam mana? Bapa yang baik. Kalau kita tak ada kat rumah, anak kita rindu, teringat dekat kita, cari kita. Bila kita balik ke rumah ni, anak-anak duk nantikan kita, isteri nantikan kita, maknanya kita adalah lelaki yang jadi terbaik kepada ahli keluarga. Kemudian keberadaan kita di dalam keluarga tersebut tidaklah menjadikan kesusahan kepada mereka. Bahkan keberadaan kita menjadikan mereka akan rasa tenang, maka kitalah lelaki khawam tersebut. Saya bawakan beberapa contoh daripada Nabi SAW. Apa dia contohnya? Di antaranya contoh Nabi SAW ni, satu hari dia balik rumah. Bila Nabi SAW balik rumah, apa dia buat? Dia tanya Aisyah, wahai Aisyah, apa yang ada untuk dimakan? Baik. Apa yang ada untuk makan? Aisyah kata, tak ada apa ya Rasulullah, melainkan cuka sahaja. Bayangkan kalau kita balik rumah tanya isteri, okey, ya bang, apa ada untuk kita makan hari ni? Hang masak apa? Kata kicap jalin saja bang. Apa buat? Botol kicap tu dah bulan naik atas kepala. Apa kau buat sampai tak masak? Contoh, kalau kita. Tetapi kita tengok apa respon Nabi bila dia tanya kepada Aisyah. Aisyah kata tak ada makanan pun. Yang ada hanyalah cuka saja. Nabi SAW pun berkata, ni'mal idam al-khallu.
Sebaik-baik lauk itu adalah cuka. Ramai orang yang tak faham hadis ni dan mereka menganggap apa yang mereka ambil, mereka kata, oh baru kami tahu rupa-rupanya cuka itu adalah makanan sunnah. Dia pergi sapu cuka sampai nipis perut tiap-tiap hari makan cuka sebab dia kata Nabi suka makan cuka. Sebenarnya hadis ini bukan nak ceritakan gambaran kesukaan Nabi SAW tu cuka, tak. Tapi dia nak menjaga hati isteri dia. Saat ketika bila dia tanya isteri dia apa yang boleh dimakan, maka isteri dia kata tak ada apa boleh dimakan. Maka dia nak sejukkan hati isteri dia, maka dia kata tak apa, cuka pun makanan juga. Kita boleh makan cuka tersebut dan jadikan cuka itu sebagai lauk. Apa tujuannya? Kerana nak menjaga hati dan perasaan isteri dia pada waktu tersebut. Sahabat-sahabat rahimakumullah, siapa yang baca dalam kitab sehari dalam kehidupan Nabi SAW, sebelum Nabi SAW nak keluar pergi ke masjid, terutama ketika waktu subuh, kalau dia dah selesai solat malam, sebelum dia nak berangkat ke masjid, kalau isterinya telah pun bangun pada waktu tersebut, dia menggunakan waktu itu untuk bergurau senda dan bersembang dengan perkataan yang manja dengan isteri Nabi SAW. Bahkan kalau siapa baca juga bagaimana Nabi SAW dia seringkali bersembang. Ingat tak ketika mana kita baca tajuk berkaitan tentang khurafat dahulu? Bila Nabi SAW sembang dengan isteri dia di waktu malam, maka dia bergurau senda dengan menceritakan tentang kisah khurafat. Waktu nak tidur tu, maka dia masih lagi bercerita dengan isteri dia pada waktu tersebut. Nak menunjukkan bagaimana Nabi SAW dia bergaul dengan ahli keluarganya dengan cara bergaul, dengan cara bercakap, dengan cara menyembang. Baik, soalannya, adakah kita lelaki yang qawam sebagaimana apa yang ditunjukkan oleh Nabi SAW? Banyak ayat yang Allah sebutkan, di antaranya contoh yang kita boleh tengok adalah contoh yang terdapat di dalam surah An-Nisa. Baik, apa Allah kata di antara contoh lelaki yang qawam ni? Wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalul khabitha bit thayyib. Hendaklah kalian berikan kepada anak yatim harta benda mereka. Lelaki qawam ni lelaki yang mencakna kepada keadaan sekitar. Dia jaga anak yatim, dia jaga kepada anak dia. Bahkan diceritakan dalam surah An-Nisa ni tentang hak-hak anak yatim dan isteri-isteri yang ditinggalkan oleh suami. Menunjukkan bagaimana lelaki adalah diberikan kepada mereka satu benda, iaitu sebagai wali. Sehingga disebutkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan lelaki itu kepada ketua keluarga, sampaikan ayat di dalam surah At-Tahrim Allah sebut. Apa Allah kata? Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jaga diri kalian, iaitu para lelaki, jaga diri engkau dulu, kemudian dan ahli keluarga engkau daripada api neraka. Baik, maka bila kita lihat banyak ayat Quran yang sebut, bahkan dalam surah An-Nisa ni saya tak petiklah satu-satu, maka apa nak katakan? Maka ayat ini gambaran bagaimana Allah jadikan lelaki itu sebagai pelindung kepada isteri dia. Baik, sekarang kita nak tengok cantiknya ayat yang kita baca tu. Allah tutup dia dengan satu ayat. Di hujung sekali ayat 34, Allah kata innallaha kana 'aliyan kabira. Allah tutup ayat dalam surah An-Nisa di atas dengan perkataan sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Menariknya Imam Ibnu Katsir dia kata apa? Bila Allah kata ingat Allah Maha Tinggi lagi besar, maksudnya seolah-olah kata Imam Ibnu Katsir, ini merupakan amaran kepada suami apabila mereka melampaui batas ke atas isteri mereka. Bila seorang suami ni dia melampaui batas, maka tanpa sebarang sebab, maka Allah Maha Tinggi dan Besar, Allah akan membela siapa? Membela isteri-isteri mereka yang dizalimi dan akan membalas dendam terhadap siapa saja yang menzalimi dan melampaui batas ke atas mereka. Dalam Al-Quran ada 3 surah An-Nisa. Surah An-Nisa ada 3 dalam Al-Quran. Ya ke? Baik, yang pertama surah An-Nisa ni yang kita baca. Yang kedua surah At-Tahrim dan surah At-Talaq. Surah At-Tahrim dan surah At-Talaq ini juga dinamakan dengan surah An-Nisa kecil. Kerana surah ini juga menceritakan tentang peranan lelaki terhadap perempuan. Baik, menariknya ada satu surah yang lain. Kalau siapa pernah lihat surah Al-Mujadalah, kan? Baik, apa cerita dia? Kisah seorang perempuan. Kisah seorang perempuan bernama Khawlah. Suaminya bernama Qais.
Dia nama Khawlah. Apa berlaku? Nak ceritakan kalau lelaki dia zalim isteri dia ni, apa Allah akan buat? Khawlah ni, suami dia nama Qais. Satu hari, suami dia kata dekat dia, kalau siapa baca tafsir surah Mujadalah, kita akan jumpa kisah ni. Suami dia kata dekat dia kata, wahai Khawlah, dia kata, kalau orang utara, dia kata, punggung engkau, tungkung hang, ataupun punggung engkau, macam punggung mak engkau. Zaman dahulu, siapa yang menyebut perkataan ini dinamakan sebagai zihar. Hukum zihar ni apa? Seolah-olah dia ceraikan isteri dia pada waktu tersebut, dia tidak boleh lagi berada dengan isteri dia. Maknanya apa? Dia telah ziharkan isteri dia bila dia menyamakan punggung isteri dia dengan punggung mak dia pada waktu tersebut. Akhir sekali, pada zaman jahiliah dahulu, siapa yang ziharkan isteri, dikira putus, habis, tak ada hubungan lagi dah. Dia mai jumpa Nabi SAW, dia tanya tentang satu soalan. Dia kata, wahai ya Rasulullah, aku datang nak cerita. Aisyah cerita balik hadis ni, dia kata, aku mendengar Khawlah datang mengadu kepada Nabi SAW, kisah suami dia yang menziharkan dia waktu tu. Jadi bila mengadu dekat Nabi SAW ni, akhirnya Nabi kata, engkau dengan suami engkau ni dah tak ada apa lagi dah, kalau ikut hukum asal. Akhirnya dia tak puas hati. Apa dia buat? Dia angkat tangan pada waktu tersebut, dia berdoa kepada Allah. So apa Allah buat? Allah menceritakan di dalam surah Al-Mujadalah, cerita tentang Khawlah ini, bagaimana kisah seorang perempuan datang watashtaki ilallah, mengadu kepada Nabi SAW, kemudian dijatuhkan hukuman. Dia tak puas hati dengan hukuman tu, dia terus mengadu, qad sami'allahu qawlal lati tujadilu fi zawjiha wa tashtaki ilallah. Sesungguhnya Allah amat mendengar seorang perempuan yang datang mengadu kepada Nabi SAW tentang suaminya, dan sesungguhnya Allah mendengar perbualan mereka pada waktu tersebut. Apa maksud daripada ayat ni? Nak menggambarkan mana-mana perempuan pun kalau dia dizalimi, maka dia jangan risau. Ayat terakhir pada ayat 34 ni Allah kata, ingat Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Kalau kamu dizalimi, tunggulah masa dan akibatnya lelaki ni dia akan kena balik. So bila perempuan tadi, Khawlah tadi pergi mengadu dekat Nabi SAW, dia tak puas hati. Bila dia tak puas hati, dia mengadu kepada Allah. Allah turunkan satu surah menceritakan hukum hakam berkaitan tentang zihar. Apa dia kata dekat Nabi SAW? Dia kata, ya Rasulullah, suami aku ni yang nama Qais ni, dia kahwin dengan aku ketika aku masih muda. Kemudian aku beranakkan untuk dia berbelas orang anak. Aku juga yang jaga dia, aku jaga anak-anak semua. Ketika mana aku dah tua kerepot ni, tiba-tiba dia ziharkan aku. Dia kata, mana Haji macam ni? Dia kata, dia tak adil. Dia buat aku macam ni, maka dia buat satu benda yang tidak adil kepada aku. Baik, tak cukup dekat situ. Kemudian dia kata lagi. Dia kata, ya Rasulullah, suami aku ni bukan kuat mana pun. Dia ni buat apa pun tak boleh. Semua kerja-kerja lain aku yang tolong dia. Kalau aku tak tolong, dia tak dapat apa-apa pun. Baik, akhirnya, apa dia kata? Dia kata, ya Rasulullah, kalaulah engkau kata kami berdua ni dah terpisah, maka macam manalah kesianlah dekat suami aku. Akhirnya Allah turunkan ayat menunjukkan tidaklah jatuh talak ataupun talak yang tak boleh mereka kembali, tapi ada cara dia, dengan cara mereka hendaklah beri makan kepada orang miskin, bayar kifarat balik disebabkan zihar tu tadi. So Allah Maha mendengar setiap kita katakan aduan daripada mana-mana perempuan yang mengadu berkaitan tentang suami-suami mereka. So kat sini awas bagi lelaki-lelaki, kalau kita tak mainkan peranan kita menjaga tanggungjawab yang Allah berikan kepada kita, nescaya di akhirat pula kita akan kena. Apa buktinya? Tahu tak di akhirat ni ada satu tempat. Tempat ni dinamakan sebagai Al-Qantarah. Al-Qantarah ni tempat yang terakhir sebelum kita masuk syurga. Ketika kita, walaupun pas kita ni mungkin kita akan masuk ke dalam syurga ni, bila kita lalu dekat situ saja, pada waktu tersebut akan dikatakan dengan satu perkataan. Allah sebut dalam Al-Quran, waqifuhum innahum mas'ulun. Tahan mereka, nescaya mereka akan dipertanggungjawabkan. Tak takutkah kita jumpa Allah ni, ada anak-anak kita yang akan minta pertanggungjawaban. Ada isteri kita yang minta pertanggungjawaban kepada kita, sehingga Allah tahan kita. Berbetulan dengan hadis Nabi SAW, Nabi kata, kullukum mas'ulun wa kullukum mas'ulun, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Semua kamu ni
ada amanah dan setiap amanah akan dipertanggungjawabkan. Baik. Maka dalam ayat di atas ni Allah menerangkan tentang ciri-ciri qawam. Ayat yang kita baca ni Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan ciri-ciri qawam. Di antara salah satu ciri-ciri qawam ni ialah lelaki yang memberi nafkah kepada anak dan isteri. So siapa dia lelaki qawam ni? Lelaki qawam ni lelaki yang mesti dia kena bagi nafkah dekat isteri dia. Macam mana dia nak bagi nafkah dekat isteri dia? Allah sebut dalam ayat yang lain surah An-Nisa, liyunfik dzu sa'atin min sa'atihi wa man qadira 'alaihi rizqah falyunfik bima ataahu Allah min fadlihi. Hendaklah kalian ni orang lelaki ni berikan nafkah kepada ahli keluarga kalian dengan kadar yang dia mampu bagi. Siapa yang tak mampu nak bagi yang lebih, maka berilah sekadar apa yang dia mampu bagi. So Allah ajarkan kita ni macam mana nak bagi nafkah. Oh, ada orang perempuan kata, saya minta macam-macam dekat dia ustaz tapi dia tak bagi. So kita cerita, sebenarnya nafkah ini adalah tertakluk kembali balik kepada atas kemampuan si suami tadi, bagaimana cara dia nak memberikan nafkah tu tadi. Islam tidaklah meletakkan satu benda yang sampai ke tahap zalim pada suami. Kalau Islam letak tiap-tiap bulan, suami kena bagi RM3,000 dekat isteri, mati kita. Tapi Islam tak suruh buat macam tu. Dia kata, bagilah nafkah kadar yang engkau mampu bagi. Apa yang kadar kita mampu bagi? So, suami sepatutnya dia adalah pencari nafkah kepada isteri. Hari ini bila kita tukarkan, suami tak kerja, isteri kerja. Maka pada waktu tersebut, qawam tadi berpindah daripada lelaki pergi dekat isteri. Itu yang jadi keluarga pincang. Semalam kami menyembang selepas kuliah. Salah seorang pendaftar Mahkamah Syariah Melaka ni, dia cerita tentang bab penceraian yang berlaku di mahkamah. Paling banyak dia kata orang yang berusia 40 tahun ke bawah, orang muda. Masalah penceraian ni berlaku sebab apa dia kata? Masalahnya datang adalah daripada apa? Daripada masalah bab duit. Tentang ekonomi. Ekonomi inilah benda yang paling menjadi asbab yang paling besar, iaitu perceraian. Perceraian ni berlaku disebabkan apa? Kerana duit. Kenapa? Bila hari ni kita katakan mungkin bila lelaki itu cuai dan culas di dalam bab nafkah ni, maka di situlah hilang macho ataupun hilang hero-nya. Walaupun mungkin isteri kita ni dia orang yang dapat gaji lebih daripada kita, tapi kita yang lelaki jangan kita jatuhkan standard kita terutamanya dengan cara membiarkan isteri saja yang membiayai walaupun dia boleh mampu. Nak tak nak kita mesti juga buat apa yang Allah perintahkan kepada kita di dalam bab perkara nafkah. Sebab tu di dalam bab ini, seorang suami isteri, dia boleh, fuqaha memberikan hukum, isteri boleh bagi zakat dekat suami. Isteri boleh bagi zakat dekat suami. Bila bagi zakat? Kalau suami papa kedana, miskin. Apa tujuan nak bagi zakat dekat suami? Supaya suami dapat sara balik ahli keluarga dia. Supaya tak jatuh martabat dia dan jatuh maruah dia pada waktu tersebut. Sehingga dibenarkan. Tapi suami, kalau isteri dia miskin, dia tak boleh bagi zakat dekat isteri dia. Kebiasaan kalau suami kaya, confirm isterinya akan jadi kaya pula. So, waktu tersebut dia tak boleh bagi zakat kat isteri, tapi berbeza dengan isteri. Berdalilkan dengan kisah Abdullah ibn Mas'ud. Dia berkahwin dengan seorang sahabiat bernama Zainab As-Saqafi. Zainab ni business woman. Jadi satu hari dia bawa balik keuntungan perniagaan. Dia kata dekat suami dia, Ibn Mas'ud, dia kata, saya dapat untung. Ingat saya nak keluarkan zakat. Kata suami dia, aku pun rasanya macam boleh terima zakat juga ni. Isteri dia tanya, boleh ke bang? Dia kata, kita tanya Nabi SAW. Dia nak tanya, dia malu. Dia minta Bilal bin Rabah tanyakan untuk suami dia. Tanyakan. Akhirnya Bilal tanya, ya Rasulullah, ada perempuan tanya engkau berkaitan tentang boleh tak seorang isteri, perempuan ni bayar zakat untuk suami dia. Nabi tanya, siapa yang tanya soalan? Dia kata, engkau ke siapa? Bukan aku, ya Rasulullah. Siapa dia? Perempuan. Perempuan mana? Zainab As-Saqafi. Panggil dia masuk. Akhirnya Nabi SAW membenarkan dan membolehkan di sana. So, dalam bab ni, kenapa nak ceritakan? Supaya tak jatuh martabat kita. Teruk sangat kot kalau kita katakan sampai ke tahap yang macam tu sekali. Baik. Sama balik. So, apa tujuannya? Yang pertama sekali, dalam ayat yang kita baca, Allah menerangkan salah satu ciri qawam memberi nafkah kepada anak dan isteri. Makna bagi nafkah ni, yang pertama nafkah yang wajib.
Okey, lepas pada yang wajib, apa dia yang wajib ni? Tempat tinggal, pakaian, makan pakai. Maknanya apa? Tidak ditentukan had selagi mana dia boleh sediakan kadar yang dia mampu. Tapi bila dia cuai yang ni, bahkan mahkamah boleh jatuhkan hukuman kepada ibu bapa yang tidak menjalankan tanggungjawab di dalam bab perkara nafkah. Yang ni kewajipan di dalam bab agama. Baik. Okey, yang pertama ayat ni cerita tentang memberi nafkah kepada anak isteri. So, bagaimana seorang lelaki tu, dia anggap dirinya sebagai lelaki yang qawwam, sedangkan tubuh badan sihat, tapi tak cari rezeki untuk sara keluarga. Qawwamkah seorang lelaki yang masih bertubuh sihat, duduk lenggang kangkung dekat rumah, isteri keluar pergi bekerja, dia duduk kat rumah tidur manjang. Dahlah tidur, masak, isteri juga. Basuh baju pun, isteri juga. Habis dia buat apa? Cukup bulan, ujung bulan dia kata, bagi kat abang sikit 2-300, abang mengopi. Okey, contohnya, maka lelaki ni bukan lelaki yang qawwam. Lelaki yang qawwam, dia adalah lelaki yang menyarah dan menginfakkan, memberikan nafkah kepada ahli keluarga. Maka dia jadi qawwam. Kalau tak, jadi sebaliknya. So, adakah kita qawwam kalau sekiranya kita tidak berusaha cari rezeki? Soal dapat banyak sikit cerita yang lain, tapi tetap menjadi kewajipan seorang lelaki ni, dia kena keluar cari rezeki. Malu kita kalau kita biarkan isteri kita sahaja bekerja. Ustaz, macam mana pula keadaan? Saya pernah bertemu salah seorang pegawai kedutaan. Suami dia ni ustaz, isteri dia pegawai kedutaan. Isteri dia dapat posting ke luar negara, jadi dia ikut sekali. Baik, jadi mungkin ada orang tanya, boleh ke macam tu? Suami bekerja, isteri bekerja, suami cuti tanpa gaji kerana ikut isteri. Maka kita kata kes ni kes terpencil. Yang kedua, bukanlah bermaksud dia nak abaikan tanggungjawab dia. Dia masih menjalankan tanggungjawab dia. Apa dia buat? Dia ganti balik disebabkan dia tak boleh bagi nafkah dan dia tak boleh bekerja waktu tu, maka dia tolong kerja rumah hanya dalam tempoh sementara ketika isteri dia berada di sana saja. Balik dekat Malaysia, maka dia akan buat balik. Bukanlah dia lepaskan terus. Ada orang lagi kata, Ustaz, okey baik, ada seorang, dia nak kahwin dengan seorang perempuan kaya. Perempuan tu kata, kau tak payah siap apa-apa dah, cuci kaki masuk rumah saja. Maka apa kita nak katakan? Walaupun dia perempuan yang kaya, maka tetap suami itu tadi, jangan dia hanya makan hasil daripada tangan isteri. Sebab tu Umar Al-Khattab pernah kata, mana-mana perempuan yang berkahwin, mana-mana lelaki yang nak berkahwin dengan perempuan dengan harapan dia dapat mengecapi kekayaan perempuan tu, ketahuilah bahawa ini bapa pencuri. Bapa pencuri. Hari ni beramai tak dia kalangan ibu bapa hari ni yang buat macam tu. Anak dia ni kerja pun tak tentu hala. Tapi apa dia buat? Dia pergi pinang anak perempuan orang lain. Apa dia kata? Engkau kahwin dengan PA tu. Anak Pak Mat Tempe. Okay. Anak dia tu hak nama Timah tu kerja cikgu, keluaran maktab. Okey baik. Walaupun DG 41 senang dia nak buat loan, kau nak buat loan berapa? Bini kau boleh tolong buat loan untuk kau. Dia kata kau kahwin. Anak lelaki dia basuh pinggan pun tak reti. Buat kerja rumah pun tak reti, kemudian suruh pergi kahwin dengan anak perempuan orang. Maka ketahuilah kalau dia bapa dan mertua ni, bapa mertua pencuri juga. Okey, pasal apa? Dia sanggup anak dia senang demi nak ambil kesenangan apa yang ada pada orang lain tu tadi. Dan ini yang berlaku dalam masyarakat kita pada hari ini. So jangan berkahwin dengan mana-mana perempuan atas sebab kerana dia senang dan kita goyang kaki, kita tak payah buat apa-apa. Tak, itu bukan lelaki yang qawwam. Itu kata Umar Al-Khattab radhiyallahu an, mana-mana lelaki yang berkahwin dengan perempuan asbab kerana perempuan tadi tu kaya, maka dia berkahwin, maka dia adalah pencuri. Habis tu ustaz yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia kahwin dengan Sayyidatina Khadijah. Kita tak baca sirah, kita tak tahu. Kalau tuan-tuan tak, sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam berkahwin dengan Sayyidatina Khadijah, apa Nabi buat? Dia bekerja. Apa dia kerja dia apa? Pengurus perniagaan. Kalau hari ini kita katakan sebagai seolah-olah macam managing director kepada perniagaan Sayyidatina Khadijah. Dialah yang membawa keuntungan yang amat banyak. Sehingga Nabi SAW, sehingga kan Khadijah ni suka dekat Nabi ni kerana kejujuran yang ada pada baginda SAW. Akhirnya dipinangkan untuk dijadikan suami. Bukan dia mengambil kesempatan di atas Khadijah. Walaupun pada dasarnya Khadijah adalah seorang perempuan yang kaya, banker.
seorang banker Arab. Banker Arab ni tempat orang datang minta hutang ataupun tempat orang datang ni berhutang dan pohon pertolongan. Baik, so ayat yang kita baca, yang pertama ayat ni terangkan pada kita ciri-ciri qawwam, iaitu orang lelaki dia mesti beri nafkah kepada anak dan isteri, dan inilah yang telah digazetkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tugas lelaki qawwam juga di antara salah satunya melindungi ahli keluarganya daripada bahaya di dunia dan di akhirat. Baik. Tugas lelaki qawwam ni apa dia lagi? Antaranya menjaga ahli keluarga ni daripada bahaya di dunia dan di akhirat. Kita ambil dulu bahaya kat dunia ni. Apa bahaya dekat dunia ni? Sekarang ni pelbagai segala macam masalah sosial yang berlaku di dalam masyarakat. Seorang bapa tengok anak dia dibawa keluar oleh seorang lelaki yang lain. Dia tak terasa cemburu. Seorang bapa melihat anaknya memakai pakaian yang menjolok mata, tidak menutup aurat. Dia tak rasa cemburu dan dia tak rasa apa-apa pun. Bahkan dibiarkan. Bahkan dia beli pula pakaian untuk dipakaikan oleh anak dia dalam keadaan pakaian tersebut pakaian yang tak cukup ataupun tidak mengikuti piawaian syarak. Maka bapa ni boleh termasuk di dalam bab suami yang ataupun bapa yang dayus. Ad-dayus la yadkhulul jannah, takkan masuk kat dalam syurga. Dan hari ni bila kita tengok macam tu sedih. Bila ada ketua keluarga bahkan dia redha terhadap apa yang dilakukan oleh isteri dan anak-anak dia, dia tak lindungi mereka daripada bahaya di dunia. Bahkan kita lihat hari ini seolah-olah bermula kerosakan ni dalam masyarakat ni bermula daripada dalam rumah lagi. Satu kes di Melaka ni, saya pernah handle dulu kisah seorang budak perempuan tingkatan 2. Tingkatan 2, yang mana budak perempuan ni dia kata mula-mula kali dia dirogol. Dia buat report, dirogol oleh 10 orang lelaki baru tingkatan 2. Jadi polis pun sebab bawah umur tangkap yang lelaki ni, buat siasatan dalaman. Bila buat siasatan dalaman ni, rupa-rupanya bukan dirogol pun, dia yang bawa masuk lelaki ke dalam rumah. Dan macam mana dia masuk? Bila kita buat pula siasatan lagi, rupa-rupanya mak dia pun buat benda yang sama, bahkan dia buat satu perniagaan di sekolah pula. Buat perniagaan apa? Nak tengok RM5, pegang RM10. Ataupun dia kata top upkan untuk dia. Okey, maka dia boleh berikan satu buat video call dan sebagainya dengan cara hanya top up handphone saja. Kita lihat hari ni, baik, bagaimana kalau keluarga, bila kita cek balik, rupa-rupanya keluarga ini adalah keluarga yang tidak ada lelaki di dalam rumah tangga. Ayah tak ada bila mak bercerai. Jadi, dia tak ada panduan di dalam hidup dia. Tak ada orang yang tegur, tak ada orang yang suruh. Akhirnya apa berlaku? Akhirnya dia, keluarga ni jadi keluarga yang pincang dan jari jauh daripada Islam. Yang ni yang kita risau. Sebab tu dalam Islam ni, bapa ni, lelaki khawam. Lelaki khawam ni siapa dia? Ayah. Siapa dia lagi? Adik, abang yang lelaki ni. Adik keluarga yang lelaki ni, kesemua mereka adalah lelaki yang jadi lelaki khawam ataupun lelaki pelindung. Atas dasar ini, lelaki qawwam dia mesti lindung ahli keluarganya daripada bahaya di dunia dan juga di akhirat. Kat dunia apa dia? Dalam bab segala bahaya kat dunia ni dan juga bahaya akhirat sebagaimana firman Allah, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, jaga diri kalian dan ahli keluarga kalian daripada api neraka. Waquduhan nas wal hijarah, dan ketahuilah sesungguhnya bahan bakarnya adalah daripada manusia dan juga batu. So ayat ni menjelaskan pada kita betapa manusia ni jaga, bukan sekadar jaga diri, bahkan jaga juga ahli keluarga dia daripada api neraka. Baik, so dia kata, adakah kita ni seorang lelaki yang qawwam? Jika apa? Jika bapa itu sendiri mendatangkan mudarat dan bahaya kepada anak dan isteri. Hari ni apa berlaku? Qawwam ke macam tu? Kalau bapa ni mendatangkan mudarat kepada isteri dia, mudarat dunia dan akhirat. Mudarat dunia apa dia? Pukul, sepak, terajang, maki hamun, macam-macam benda. Baik, bahaya akhirat apa dia? Iaitu bahaya akhirat tu dalam bentuk tak didik mereka dengan agama. Dua bahaya, bahaya dunia dan bahaya akhirat. Qawwam ke? Tidak, dia bukan lelaki yang qawwam. Saya ceritakan beberapa hari yang lalu, satu kisah pernah berlaku ni, seorang ibu ni mai jumpa saya. Dia kata, Ustaz, nak
tanya pandangan, anak perempuan saya ni kena pukul. Kena pukul ni dekat mata dia kena tumbuk lebam. Lebam terkoyak pula bahagian mata ni. Kebetulan menantu dia ni pandai tomoy. Dia tumbuk, siku naik sekali. Kena dekat mata ni, lebam, terkoyak. Kemudian dia kata nak buat macam mana? Saya kata kalau dah sampai main pukul-pukul ni, pergi report polis lah. Dia kata nak report tapi anak perempuan dia ni masih sayang dekat suami. Itu yang kata perempuan tu. Kadang-kadang sayang punya pasal, cinta punya pasal, lebam pun lebam lah. Tak apa. Dia kata kalau dah macam tu tak ada cara yang lain. Cara dia apa dia? Hendaklah panggil keluarga lelaki, panggil keluarga perempuan. Bertemu dua-dua keluarga ni dan bincangkan. Ambil solusi di dalam pertemuan tu tadi. Biar kedua-dua keluarga ni tahu apa masalah dua orang ni. Supaya besok dia orang rasa malu nak ulang balik benda yang sama. Baik, saya kata jadilah cari wakil lelaki, wakil perempuan sebagai juru cakap. Pertemukan dua-dua, bincang dalam tu apa nak buat tentang dua orang ni. Nak cerai-cerailah dalam tu. Tak nak, teruskan. Baik. Lepas beberapa hari dia main jumpa balik. Dia kata, Ustaz, kami dah berancang. Memang jadilah nak jumpa dan kami minta kalau boleh nak minta Ustaz jadi wakil pihak perempuan. Saya puas menolak. Tapi nak sangat-sangat minta tolong Ustaz jadi juru cakap. Akhirnya saya dengan berat hati pun terima. Hari nak pergi tu, pergi ke rumah keluarga si lelaki ni. Tengok kereta banyak. Saya kata, makcik kalau dia ajak bertumbuk, saya lari makcik. Saya tak kuat, tak boleh bertumbuk. Makcik tu kata, tak apa, makcik payung Ustaz. Dia kata, jom kita masuk. Makcik payung masuk lagi tak? Masuk. Dua-dua keluarga ada. Dia orang minta saya mulakan dulu. Saya kata, apa namanya, minta maaf lah saya kata, keluarga orang lelaki dah, mula wakil pihak lelaki dah dulu. Kan? Jadi, untuk sidang kalau lebih kurang macam tu lah kuat. Dia beradik dia orang lah. Dia jadi juru cakap. Dia kata, dia buka majlis, dia kata, saya pun tak tahulah Ustaz nak buat macam mana. Dia orang ni kerja dah okey, hidup dah okey, tapi dia bergaduh juga. So, kami serahkan dekat Ustaz. Terpulang pada Ustaz ni, Ustaz nak buat apa. Akhir sekali, saya kata, mai sini. Suami isteri main duduk depan saya. Duduk depan saya dua-dua orang. Saya tak tanya soalan dengan kuat. Saya tanya pelan-pelan saja. Saya kata, nak tanya ni. Engkau solat tak? Saya tanya yang si suami. Dia diam, tak jawab. Tunduk aja dia. Saya kata, kau tak jawab, aku tanya isteri kau. Bila dia ada tak jawab sampai kesudah, saya tanya isteri dia. Suami kau, abang kau solat tak? Dia kata, tak. Kau solat ke tak? Saya pun tak. Saya kata, cantik, dua orang tak solat. Saya pun buat pengumuman, tuan-tuan sekalian. Masalah dua orang ni saya dah jumpa. Apa masalah dua orang ni? Masalah dia satu saja. Dia dah tak ada connection. Kalau kita katakan handphone ni handphone yang tak ada line internet dah. Maksudnya connection dengan Allah ni dah tak ada. Pasal apa? Pasal tak solat. Saya kata itulah asbab paling memudaratkan rumah tangga. Punca kerana apa? Tak ada hubungan dengan Allah. Bila dah ketua keluarga tak solat, bayangkan tengok dapat bapak bapak yang jenis tak solat. Dapat mak pun sama tak solat. Adakah kita nak harapkan anak-anak kita solat? Jangan harap. Sebab tu Islam ni hadis Nabi SAW tunjukkan contoh daripada anak kecil lagi. Apa dia Allah buat? Canda kita nak katakan kita bapak yang bertanggungjawab ni bila kita baca hadis ni Nabi kata apa? Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Semua anak-anak ni lahir daripada fitrah. Fitrah ni tak ada dosa. Fa'abawah. Dan mak bapak dia lah. Sama ada nak mengyahudi dia ke, menasrani dia ke, ataupun memajusi dia ke. Semua di atas tangan kita. Okay, first kali, Allah nak katakan, Nabi nak kata, kamu yang akan corak rumah tanggamu. Siapa dia kamu ni? Suami lah. Bapak lah yang nak corakkan. Baik. Kemudian, apa berlaku? Lepas tu Nabi sebut lagi pula. Nabi kata, murru auladakum bis-salah fis-sabi'ah. Perintahkan anak-anak solat ketika berusia apa? Ketika berusia 7 tahun. Siapa nak kena perintah ni? Bapa juga. Bapa kena minta anak solat. Anak-anak solat. Kalau bapa tak minta anak solat, siapa nak harap kita nak harapkan? Nak harapkan dekat cikgu. Baik, tak boleh harapkan dekat cikgu. Cikgu pun dia ada kerja dia. Bukan? So kita jadi tanggungjawab kita antaranya nak perintahkan anak ni untuk solat. So kurang-kurangnya kita katakan iaitu sebagaimana Islam anjurkan, perintahkan waktu umur 7 tahun, darjah 1. Hari ni kejut anak bangun solat, kejut anak waktu pagi, bangun cepat nak pergi sekolah. Pernah tak kita kejut anak kita katakan solat dulu, nak bangun untuk solat. Kemudian siap untuk pergi sekolah, tapi tak.
Kita sendiri yang letakkan. Contohnya kita selalu cakap dekat anak kita, cakap apa? Kita cakap dekat anak kita, kalau kau tak sekolah, kau nak jadi apa? Kau nak jadi orang tak ada pelajaran. Kau nak jadi orang yang terbiar. Kau nak jadi orang miskin. Kau tengok dia tu. Dia sebab dia mengaji pandai, dia dah jadi kaya. Kita sendiri duduk tanam pada anak kita daripada kecil. Dan kita jarang sebut ke anak kita ni, kalau engkau tak solat, hidup engkau takkan berjaya. Sebab tu Allah kata, qad aflahal mu'minun. Berjaya orang yang beriman. Apa dia? Alladzina hum fi solatihim khashi'un. Orang yang solat, mereka solat yang khusyuk. First kali tanda orang berjaya ni, bila dia jaga solat dia. Alladzina hum fi solatihim hafidun. Antara salah satu dia disebut, antaranya mereka adalah orang yang jaga solat. Maka kalau kita tak buat, bapa ni tak buat peranan yang macam tu, tak didik anak-anak, tak jaga keluarga tentang bab akhirat, habis. Sebab tu, perintahkan anak untuk solat ketika berusia 7 tahun. Fadribuhum fil ashirah. Pukul dia ketika dia berusia 10 tahun. Sama sebagaimana 2 tempat Islam benarkan, 3 tempat Islam benarkan untuk pukul. Yang pertama di dalam undang-undang hudud. Okey, undang-undang hudud boleh pukul. Okey, yang kedua, suami boleh pukul isteri, bapa boleh pukul anak. Tapi sabar dulu, masuk pukul macam mana? Pukulan ni adalah pukulan ghairu mubarrah, pukulan yang tidak mencederakan. Bukan maksud dia boleh pukul isteri dia. Okey, pukulan yang sampai kita katakan sekali dia pukul tercabut gigi geraham. Yang tu memang tujuan dia nak bunuh dah. Macam kes tadi itulah, tombuk sekali dengan siku sekali naik. Makna pukulan macam Nabi Ayub jatuhkan hukuman kepada isteri dia. Rahmah kata dekat Nabi Ayub, dia kata, abang sampai bila saya nak jaga? Nabi Ayub kata, tak apalah, kalau dah tak nak jaga, pergilah. Tapi kalau kau balik, aku akan hukum kau dengan 100 sebatan. Akhirnya, isteri dia balik. Bila balik, apa dia buat? Dia buat tak hukuman? Jatuhkan hukuman. Macam mana dia buat 100 sebatan? Allah perintahkan dia. Inilah maksud Allah tunjukkan pada kita dalam Al-Quran ni. Cara mujamak, cara berhubungan, komunikasi suami isteri. Allah kata ambil 100 helai batang, 100 batang jerami, ikatkan, kemudian pukul sekali. Jerami sakit ke tak? Tak sakit. Pukulan macam mana? Pukulan yang bukan angkat, hempuk kat atas kepala isteri, tak. Pukulan, pukul, pak. Okey, macam tu. Pukulan ni orang panggil pukulan manja, babak. Okey, bukan sekali dia pukul, patah tangan isteri. Hak tu, gusti nama dia. Okey, baik. Hak tu dah masuk wrestling dah, tak. Islam suruh pukulan manja. Sekali pukul saja. Sama juga, suami boleh pukul isteri, pukulan nak menunjukkan kita tak suka. Contoh apa? Tampar macam tu. Maksud tampar ni pun, saya tak suka lah. Okey, baik. Dan tidak boleh larangan tampar di bahagian muka. Maksud bila katakan boleh pukul, dalam ayat ni cerita pasal pukul ni. Baik. Allah kata, wafribuhunna. Allah kata apa? Dan kamu boleh pukul mereka. Pisahkan tempat nasihat, tak nak dengar. Lepas nasihat tak nak dengar, maka apa dia buat? Tinggalkan tempat tidur. Tak ubah-ubah juga. Tidur sambil duduk menendang bantal-bantal, katil-katil habis semua. Dah sekali, apa kita buat? Kita pergi dekat dia, babak sekali. Pam sekali. Okey, pukulan tak boleh pukul pada bahagian muka, tak boleh pukul pada tempat-tempat yang boleh menyebabkan kecederaan, tapi pukulan hanya sebagai pukulan tanda kita tak suka sahaja. Okey, so bukan pukulan disebut mubarrah. Mubarrah ni pukulan yang mencederakan. Sama dengan kes anak tadi. Anak tadi bukan pukul sebab benci, tapi pukul sebab sayang. Pukul sebab sayang macam mana? Kita pukul anak yang tak solat. Antaranya first kali sangkut, rotan. Rotan ni nak takutkan dia. Ataupun rotankan pada dinding, bagi dia dengar. Macam saya, bapak saya ni, jarang rotan. Tapi sekali dia rotan, memang siap. Contohnya, dia suruh sekali tak dengar. Suruh kali kedua. Kali ketiga, dia akan pegang rotan. Pegang rotan, dia tak rotan pun, dia pegang rotan untuk nak takutkan kita. Tapi kalau dah melampau sangat, satu kali dia akan rotan sampai tinggal bekas. Tujuan tinggal bekas tu supaya anak tadi tu ingat balik yang bapak dia tak suka pada waktu tersebut. Sebab tu dalam Islam dibenarkan kita pukul. So ni semua apa tujuannya? Kerana nak jaga mereka daripada bahaya dunia dan akhirat. Hari ni malang bila kita bagi pada anak-anak. Bagi apa? Bagi satu benda yang boleh merosakkan mereka, terutama anak-anak perempuan. Sebab tu hadis Nabi sebut. Nabi sebut apa? Bila berlaku di akhir zaman kelak, anak-anak perempuan ni kena ikat dia. Ikatlah anak-anak perempuan kalian. Kita duk, macam mana makna ikat ni? Bila hari ni kita tengok TikTok, Instagram,
Twitter dipenuhi dengan anak-anak perempuan di luar sana yang menayangkan tubuh badan dengan lemah gemalai lah, macam-macam benda yang hari ni dipenuhi di TikTok ni dengan adegan-adegan yang kita tak sanggup langsung nak tengok. Baru kita tahu kenapa Nabi kata ikat anak-anak perempuan kalian di akhir zaman. Makna ikat apa? Kedua belah tangan ni adalah sumber kerosakan kepada mereka. Dengan apa? Dengan setan. Mana ada setan dia ni? Setan mata 3 ada, setan mata 4 ada, setan mata 2 ada, setan mata 1 ada. Kita bagi dekat anak kita yang ni, kita tak kawal habis. Saya baru saja dapat baru ni, rupanya kita boleh kontrol internet dekat rumah. So kontrol. Okey, sampai pukul berapa? Apa yang dia nak tengok, kita boleh kontrol dalam tu. So kita kontrol lah. Secara langsung ini salah satu cara. Dan seorang bapa dia mesti kena ambil tahu, bukan cara dibiarkan begitu saja. Kalaulah sekadar bela anak ni macam bagi makan. Bela anak bagi makan, semua orang boleh bela anak. Sama macam lembu, kerbau, kambing bela anak dia. Kalau setakat bagi makan, tapi Islam membezakan kita dengan binatang, kita kena berikan didikan. Larangan, perintah semua kena ada. So, lelaki yang kawam, dia akan lindungi ahli keluarga dia daripada bahaya dunia dan akhirat. Baik, macam mana dia nak jadi lelaki yang kawam? Kalau dia sendiri mendatangkan bahaya dan mudarat kepada anak isteri. Kita yang mendatangkan mudarat. Mudarat macam mana? Main judi, tikam nombor ekor, zalim pada anak pinak, pukul keluarga. Maka waktu tersebut dia bukan lagi lelaki yang kawam, bahkan bapa yang tak solat. Hilang keberkatan dalam rumah tangga, akhirnya porak-poranda habis. Sebab tu hari ni, kalau kita lihat berlaku kes-kes yang melibatkan anak-anak yang terbiar ini bermula daripada ibu bapa yang menjadi punca kepada berlakunya masalah tu. Baik. Apa dia lagi? Ada orang buat hujah dengan ayat Al-Quran dan hadis mempertahankan apa yang dia buat pada anak. Sedangkan dia menyeksa anak dia. Dia kata Islam boleh pukul. Kenapa tak boleh pukul? Maka dia pukul anak sampai patah riuk. Tahu. Sebab tu Nabi SAW tangannya tidak pernah memukul. Anas bin Malik cerita, aku berkhidmat kepada Nabi SAW hampir 10 tahun. Dalam tempoh 10 tahun nanti, perkataan sekali pun tak pernah keluar daripada mulut Nabi. Perkataan makian. Hari ini, kadang-kadang kita tengok ibu bapa bercakap, bahkan memaki hamun anak-anak dengan perkataan yang tak elok. Ada satu kes sekolah rendah, adalah dekat-dekat sini juga. Dia balik mengadu dekat mak dia. Dia kata, mak, cikgu tangankan saya di sekolah. Mak ni dengar-dengar cerita cikgu tangankan anak dia. Mengamuk terus pergi ke sekolah. Mana cikgu sekian-sekian tu? Berani dia tangankan anakku. Saya jentik pun tak pernah, dia kata. Tiba-tiba cikgu nak tangankan. Apa hak cikgu nak tangankan anak saya? Guru besar kata, sabar-sabar puan. Mari kita bawa bincang. Masuk ke dalam bilik guru. So bilik guru besar. Guru besar, nama pun guru besar dan cerdik. Guru besar kata, okey sekarang ni, puan cerita. Apa masalah? Anak saya balik mai. Dia kata, cikgu tangankan. Baik. Okey, cikgu pula. Cakap cikgu, apa yang cikgu buat? Budak ni kata cikgu tangankan. Betul ke? Saya tak pernah izinkan mana-mana guru tangankan anak murid. Cikgu kata, kalau ikut hati saya, memang saya nak tangankan, dia kata. Tapi saya tidak tangankan dalam bentuk erti kata penampak. So macam mana saya buat? Sebenarnya dia kata, saya letak tangan dekat pipi dia. Saya kata, budak ni. Dia letak tangan dekat pipi. Itu yang kata pukulan yang tidak mencederakan ni. Dia letak tangan dekat pipi, geramnya aku budak ni. Apa kesnya? Dia suruh budak ni buat satu benda. Budak ni kata tak mau. Buat, tak mau. Dah kali saya cikgu cakap buat. Dia kata cikgu bodoh. Budak ni cakap dekat cikgu, cikgu bodoh. Cikgu ni bila dengar anak murid baru darjah 1 cakap dekat cikgu, dia cikgu bodoh. Dia kata budak ni kalau aku tak perbaiki sekarang, takut dia makin rosak. So apa dia buat? Dia letak tangan kat pipi. Dia kata geramnya aku budak ni. Perkataan benda itulah yang dia pergi balik mengadu dekat mak dia ni. Baik. Cikgu besar ni dia cerdik. Dia tanya budak tu, betul ke awak cakap dekat cikgu tadi macam tu, cikgu bodoh? Dia pun kata, ya. Baik, cikgu besar tanya lagi pula. Cikgu besar tanya, kat mana belajar perkataan bodoh? Cikgu ajar ke kat sekolah? Tak. Habis tu dengar daripada mana? Dia kata, mak selalu sebut dekat ayah. Padahal hukum. Habis semua. Last sekali, malu. Merah muka mak dia, pegang tangan anak dia, balik terus. Punca daripada mana? Daripada rumah lagi. Siapa yang sebut?
ayah sebut dekat isteri, dekat mak, mak sebut dekat bapa dia, akhirnya yang menjadi ikutan adalah anak-anak. Sebab tu jangan sama sekali kita keluarkan perkataan yang tak elok ketika berada dekat rumah, bahkan terutama lagi kita yang menjadi bapa. Contohnya kalau marah dekat isteri pun janganlah keluar makian, maki hamun, cercaan. Jangan sama sekali dah elokkan. Saya bukanlah maksud nak katakan keluarga saya keluarga terbaik. Tapi saya ingat saya daripada saya kecil sampailah saya besar, saya tak pernah dengar sekalipun bapa saya bertengking mak saya ataupun mak saya menengking bapa saya, kami tak pernah dengar. Yang kedua, saya tak pernah dengar pun bapa saya dengan mak saya bergaduh di hadapan kami. Sekali pun tak pernah dengar. Sama ada dia orang bergaduh ke tak bergaduh, kami pun tak nak ambil tahu, tapi tak pernah tengok sekali pun depan mata. Bayangkan kalau mak berkata kepada bapa, mak kita ataupun isteri berkata dekat suami, dia mengucapkan perkataan-perkataan yang tak elok. Contohnya, pak hang bodoh. Okey, baik. Siapa dengar? Anak dengar. Macam mana kalau seorang suami kata dekat isteri pula, mak engkau sekian. Bagaimana perasaan anak tu tadi yang mendengar, maka sudah pasti dia akan meninggalkan satu bekas dan kesan yang amat dahsyat dalam kehidupan dia. Sebab tu lelaki yang qawwam adalah lelaki yang menjaga ahli keluarga dia daripada kemudaratan dunia dan kemudaratan akhirat. Sebab tu kena jaga. Sebab tu Nabi kata, man la yarham la yurham. Kisah Hasan dengan Husin masuk masjid. Dia sepak satu benda, gedebak jatuh. Nabi atas mimbar ni turun cepat-cepat. Nabi peluk dan Nabi cium. Ada seorang sahabat duduk dekat sebelah. Sahabat ni kata, ya Rasulullah, aku ada 10 orang anak, seorang aku tak nak cium. Nabi kata, man la yarham la yurham. Orang yang tidak ada kasihan belas, tidak penyayang, tidak akan disayangi. Sebab tu kita katakan kita mengharapkan orang sayang dekat kita, anak-anak sayang, maka mulakan dengan kasih sayang. Maka Islam tunjukkan contoh yang paling terbaik, khairukum li ahlikum. Sebaik-baik kalian, orang yang paling terbaik untuk ahli keluarga kalian. Baik, kemudian siapa dia lagi? Lelaki yang qawwam ini. Lelaki yang qawwam ni, lelaki yang berusaha dengan tulang 4 kerat dia, cari rezeki untuk anak-anak. Okey, baik. Macam mana kita nak anggap kita lelaki yang qawwam jika makan minum anak isteri tak terjaga? Bahkan sampai ke tahap anak mengemis di rumah orang lain. Sedangkan suami ni, bapa ni masih lagi kuat. Hari ni banyak kami buat CSR ni, masuk ke kampung-kampung kita bantu asnaf ni. Kita tengok kesian, ya Allah, anak kecil-kecil lagi seluar tak pakai, bogel. Tengok. Kita tanya ayah mana? Ayah tak ada. Pergi mana? Tak tahu, pergi cari kerja. Tengok keluarga tak terapai sampai terpaksa minta sedekah dekat orang tiap-tiap bulan, hantar mesej minta duit dengan orang. Bapa dari muda lagi, sihat tubuh badan, muda. Tanya ada kerja? Tak ada kerja. Saya kata tak kalah sampai tak ada kerja, maka dibiarkan isteri dan anak-anak mengemis. Sebab tu yang ni menunjukkan lelaki itu bukan lelaki yang qawwam, bahkan lelaki yang dayus bila dia tidak mainkan peranan dia sebagai seorang lelaki. Baik. Macam mana seorang lelaki ini dianggap sebagai lelaki yang qawwam? Kalau dia tak kisah, kita katakan hal ehwal berkaitan tentang rumah tangga dia ni dalam bab makan anak, minum anak isteri tak terjaga, mengemis makan kat rumah orang, bagaimana kita dianggap lelaki yang qawwam? Lebih-lebih lagi pula yang berpoligami tetapi tidak adil. Kahwin dengan baru, tinggalkan yang pertama. Ada satu kes, dia berkahwin dengan orang lelaki ni, isteri dia datang cerita, dia kata suami dia berkenan dekat seorang perempuan yang lain. Perempuan tu pula janda. Jadi dia kata kesian pasal janda ni. So dia pun kahwin dengan janda tadi. Akhirnya dia jadikan isteri dia janda. Saya kata cantik. Kesian dekat janda, jadikan isteri janda. Kesian dekat anak yatim, jadikan anak dia seumpama anak yatim. Maka dia juga bukan lelaki yang qawwam. Maka bahkan bukanlah qawwam sekiranya kita menggunakan pukulan, kekerasan. Maka semua yang dinamakan lelaki yang qawwam ni, cerminannya adalah akhlak Al-Quran sebagaimana ditanya kepada Nabi SAW pada Aisyah. Wahai Aisyah, bagaimanakah akhlak Nabi? Maka kana khuluqul Quran adalah akhlak Nabi SAW adalah Al-Quran. Lelaki yang qawwam, lelaki yang sentiasa mendoakan kepada ahli keluarga dia. Doa apa? Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita doakan doa yang lain, ya Allah berikan keselamatan. Pernah tak kita doa angkat tangan doa dekat isteri kita? Buat isteri kita mungkin isteri yang garang,
Doalah kat dia. Dia dapat isteri yang Allah buang perasaan kerah hati yang ada dekat dia. Kita dapat anak-anak, kita masih lagi boleh berdoa dan pohon pada Allah. Buat apa yang terbaik, maka apa yang kita tanam, itulah yang kita dapat. Maka nak jadi lelaki yang kawam, nak tak nak apa dia? Nak tak nak perlu mengikut acuan yang terdapat kat dalam Al-Quran. Bahkan surah An-Nisa itu sebagai satu guideline Allah nak bagi dekat kita. Bukanlah surah An-Nisa itu untuk perempuan, tapi surah An-Nisa adalah untuk lelaki. Untuk lelaki bagaimana nak memberikan hak, menunaikan hak kepada ahli keluarga mereka sendiri yang paling terdekat. Baik, saya kira mungkin sekadar itu apa yang saya sebutkan. Mungkin banyak sangat-sangat yang kurang, tapi sekadar apa yang mampu disebutkan pada malam ini, mudah-mudahan mendatangkan manfaat kepada kita. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan katsiran. Ada soalan ke nak tanya? Kalau ada soalan lah. Kalau tak ada tak apa. Ada soalan? Harap. Macam mana? Of course lah. Apa saja kebaikan, man amila solihan min zakarin wa unsa, siapa yang buat baik laki dan perempuan, kalau dia buat baik pasti balasan dia tetap balasan adalah syurga. Cuma di sana bagus soalan yang ditanya. Kalau lelaki itu dia jadi seorang lelaki yang kawam, apakah balasannya? Baik. Di sana ada hadis yang menunjukkan, menceritakan bagaimana masuk syurga anak ni disebabkan kebaikan bapa. Dan juga ada kes dalam hadis juga menyebut masuk syurga bapa ni disebabkan kerana anak. Kedua-duanya boleh saling membantu. Baik, yang kedua dalam surah Ghafir, Allah cerita tentang bila seorang lelaki ni dia berdoa. Dia berdoa, contoh apa dia buat? Seorang lelaki, seorang suami ni, dia berdoa. Contoh dia kata, Ya Allah, ampunilah dosaku, astaghfirullahaladzim dan sebagainya. Ada kesan, efek pada ibadat yang dia buat kepada ahli keluarga. Sebab tu, orang perempuan ni kalau dia tak datang solat berjemaah pun dia masih boleh dapat syurga. Tapi kalau lelaki tak. Macam mana? Orang perempuan tetap dia dapat pahala yang apa yang suami dia dapat sebagaimana dalam hadis. Dalam Al-Quran ni surah Ghafir ni Allah cerita allazina yahmiluna al-arsh. Ada malaikat ni, kerja malaikat ni dia junjung arasy. Wa man yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih. Kerja malaikat ni duk berzikir pada Allah wa yastaghfiruna lillazina amanu. Dan kerja malaikat yang duk junjung arasy dan yang bertawaf ni, mereka meminta keampunan kepada orang-orang yang beriman. Apa kata malaikat ni? Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa 'ilma. Tuhan, rahmat engkau meliputi segala-galanya. Faghfir lil ladzina tabu wattaba'u sabilaka waqihim azabal jahim. Ampunilah dosa-dosa orang yang bertaubat kepada kalian, yang kepada engkau ya Allah, yang memohon istighfar. Wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Dan juga ampunkan juga kepada ibu bapa mereka. Wa azwajihim, dan pasangan hidup mereka. Wa dzurriyyatihim, dan zuriat mereka. Bila seorang lelaki ni dia orang rajin berdoa pada Allah, dia pohon doa, Ya Allah ampunilah dosa aku. Malaikat kata, Ya Allah ampunkan dosa dia, dosa mak bapak dia yang beriman, dan juga dosa pasangan hidup dia yang beriman, dan juga zuriat dia yang beriman. Baik. Rabbana wa adkhilhum jannat. Ya Allah masukkan semua mereka kat dalam syurga. So menunjukkan kebaikan seorang lelaki dia akan tempias kepada orang yang lain. Kita hari ni yang lelaki ni, bila kita buat baik, dia akan kebaikan kita boleh pergi kat mak bapak kita, kemudian pasangan kita, kalau satu, kalau dua, pasangan kita, pasangan-pasangan. Kalau anak-anak, ke semua anak-anak kita, dengan kebaikan seorang lelaki itu tadi. Kat mana tempat dia? Tuan-tuan boleh rujuk surah Ghafir. Surah Ghafir ayat yang keberapa saya sebutkan. Okey, surah Ghafir. Nah, dalam surah Ghafir Allah ceritakan. Okey, surah Ghafir. Pak Zumar. Okey. Okey, ayat yang ke Okey. Ayat yang ke-8, ke-9, ke-10. Okey, start pada ayat yang ke-7. Malaikat yang memikul arasy dan yang berada di sekitar allazina yahmiluna arsy. So ayat yang ke-7, ke-8 dan ke-9. Sampaikan malaikat doa lagi ni, waqihimus sayiat, ya Allah, peliharalah mereka daripada keburukan-keburukan. Wa man taqis sayiat yauma idzin faqad rahimta. Wa dzalika huwal fawzul azim. Maknanya malaikat doakan bila seorang kita suami berdoa ni, doa tadi akan terkena
kepada, dah jumpa ayat dia. Saja saya nak suruh tuan-tuan sendiri tengok ayat tu. Ayat 7, ayat 8 dan ayat 9. Antaranya ayat 8. Wahai Tuhan kami, masukkanlah mereka. Siapa dia? Pasangan hidup kami, mak bapak kami, zuriat kami. Okey. Jannati adnil lati wa'adtahu, ke dalam syurga yang engkau telah janjikan. Wa man salaha min abaihim, dan orang-orang yang telah berbuat baik daripada bapa ibu mereka. Wa azwajihim, iaitu isteri-isteri mereka. Wa zurriyatihim, keturunan mereka. Okey, baik. Waqihimus sayyi'at, pelihara juga mereka daripada keburukan. Bila berlaku ni? Bila seorang lelaki tadi dia berdoa. Sebab tu orang lelaki ni kena banyak berdoa lebih daripada orang perempuan. Kita tak, kita sab dekat perempuan kita suruh berdoa, kita tak berdoa. Baik, wallahu a'lam. Baik, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan katsiran, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.